عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Nah, ini sambungan itu lagi khutbah daripada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin, sahabat Nabi di Mekah yang pernah hijrah ke Habasyah bersama dengan Ja'far bin Abi Talib. Ini Utbah bin Ghazwan. Jadi Khalid bin Umar Al-Adawi ini tabi'in. Dia cerita satu harinya berkhutbah akan kami oleh Utbah bin Ghazwan. Ketika itu Utbah bin Ghazwan ni amiran 'alal Basrati wa kana amiran 'alal Basrati. Dia tu gubernur, raja lah, gubernur, raja yang dilantik di Basrah oleh khalifah. Maka antaranya yang telah kita baca dah hari itu sampai kepada amanah waliyatiyanna 'alaiha yaumun wa huwa qazizun minaz zihami, dan pasti akan datang di atasnya syurga oleh satu hari, padahal ia syurga tu kazizun, padak mampak, berpadak-padatan manusia, berpenuh-penuhan manusia, minaz zihami, kerana bersesak-sesak, dari kerana bersesak-sesak masuk manusia. Jadi hari ininya sambung lagi khutbah daripada Utbah bin Ghazwan, dah habis lagi hari itu. Lalu apa kata Utbah bin Ghazwan? Walaqad ra'aitani, dan sesungguhnya, dan sesungguhnya, kata lagu tu. Kerana qad litauqid, lam pun litauqid, dua kali tauqid. Dua kali orang panggil kata-kata menguat. Walaqad, dan sesungguhnya. Kalau kita zaman dulu gak terjemah seperti itulah.
Walaqad dan sesungguhnya. Ini sebagai nak menguat apa benda yang dia nak bercakap lepas ni sungguh. Tidak main-main, tidak. Maka sebab itulah orang Arab ni kalau dia nak bercakap tu dia bersumpah. Ataupun dia wak mari harah taukid. Kalau tidak bersumpah pun wak mari harah taukid. Nah, wallahi atau bi abi anta wa bi abi anti wa ummi contoh. Nah, demi bapakku, demi makku, tu dia bersumpah. Nah, tu. Wallahi wa billahi, ayalah kata wa harah qasam itu sumpah. Ataupun dia wak mari taukid. Qad ataupun inna. Sungguh. Nah, banyaklah. Itu cara orang panggil uslub orang Arab cakap nak menyungguhkan supaya mustami'in tu beri tumpuan. Apa yang dia nak rayak ni bukan perkara main-main. Perkara yang sungguh-sungguh berlaku. Itu maksud. Walaqad ra'aitani dan sesungguhnya ra'aitani telah melihat oleh aku. Lihat di sini dengan makna telah mengalami, begitu sudah. Telah melalui oleh aku. Ra'a sini memanglah asalnya ra'a tu melihat, tapi kita nak pasal makna tu biar kena dengan tepat cakap. Nah itu dia panggil cara kita nak reti makna. Macam hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Ra'a ya kata ru'yah. Tapi ra'a situ bermakna alima. Sembahyang oleh kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kalau aku lihat seperti mana kamu lihat aku sembahyang, tak sembahyang pak sudah kita tak aja lihat Nabi sembahyang. Ni. Maka ra'a situ dengan makna alima. Ra'ya melihat situ dengan makna mengetahui. Artinya kalau kita terjemah sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah oleh kamu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Itulah gitu kena begitu. Barulah kena kepada makna dia hak sebenar-benar. Itu. Barulah kita nak sembahyang ni kena tahu bagaimana Nabi sembahyang. Artinya kena belajar kita fiqh, itu maksud. Sama sini ni. Walaqad ra'aitani dan sesungguhnya telah melihat oleh aku. Lihat sini mana telah mengalami oleh aku. Aku sendiri telah mengalami sabi'a sab'atin. Jadi orang yang ketujuh daripada 7 orang. Ma'a Rasulillah, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendirinya orang yang ketujuh daripada 7 orang yang berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain dia kata ai fil ghuzwati, dalam peperangan. Aku ni antara orang yang ketujuh daripada 7 orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ada riwayat kata lagu tu. Tapi nak ceritanya malana ta'amun, tidak ada bagi kami 7 orang serta dengan Nabi 8 orang ni oleh makanan. Tak ada makanan. Illa melainkan makanan yang adanya warakus syajari, daun-daun pokok. Jadi nak cerita katanya ini kesaksian sendiri, pengalaman sendiri daripada sahabat namanya Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ni jadi saksi dan dia sendiri mengalami hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita kepada tabi'in. Apanya? Malana ta'amun, tidak ada bagi kami makanan illa waraqus syajari, melainkan daun pokok. La ilaha illallah, daun pokok.
Kita lepas isyak pani pun ada air kopi, ada biskut itu ni. Allah. Hak tu pun cemuh dah. Tak mari sorang kata air teh kopi, biskut semua. Tak ada kami golek jarang-jarang itu ni. Nak suruh orang mari sorang kami golek lah baru kita mari sorang itu ni. Nak kami golek semua baru nak mari sorang. Weh, zaman Nabi mula jangan kata air kopi sekut meri. Nah. Hak ada apa? Waraqus syajari. Daun pokok. Teras sekali tu Imam Muhib weh. Nak buh-buh daun pokok lah tu. Nak pas insya makan daun pokok kerak-kerak kunyah pokok tu. Agak-agak mari dak surau weh, agak-agak rasa-rasa pakok ustaz tak mari tu. Nah, daun pokok. Daun ketung mari. Kau ramah tu mari. Kalau daun ketung kau ramah mari jaga. Kau mengaruk-mengaruk mari kau kena semaya daun ketung. Tengok Allah. Ini nak cerita katanya betapa orang panggil periknya, betapa perik, betapa i'rad anid dunia. Berpalingnya Nabi dan para sahabat daripada dunia. Siapa sanggup duduk miskin? Bukan makna Nabi ni malah kerja. Ini kita jangan salah faham. Nah, kata Nabi Allah teruk sangat sampai ke daun kayu ya ada. Nah, daun pokok dah. Dia ibaratnya begini. Nah, kaya sahabat tu kaya, tapi kekayaan dia tu tidak untuk dia. Dia cari tu untuk fuqara wal masakin. Tengok. Telaga nama apa dah? Orang Yahudi tu kan. Dia duk jual tu. Nanti ni. Apa? Nama apa? Yahudi tu. Apa nama menakan Yahudi? Aku tak ingat dah nama tu. Nanti ni. Dia jual mahal air. Enggak orang ni nak minum air. Nah. Sanggup jual kambing. Siapa tahap sanggup jual lembu kambing. Kenapa nak minum air? Kira air ni sumber sungguh. Dia bukan setakat minum, mandi puya dak tu ni, basuh berok puya, ambil air semaya puya. Tengok. Sebab tu Islam ni dia gharib. Asalnya daripada gharib. Al-Islamu gharib, fasayaudu gharib. Bermula Islam tu asing, pelik. Tak pelik ke mana? Hidup pada pasir, sumber air yang payah. Tapi 5 kali sehari semaya itu kena ada air semaya. Nah, kalau projek dengan bini, cerak-cerak kena mandi. Kalau projek cerak-cerak kena mandi. Nah, tubik ke tak tubik tak kira. Sini masuk je hasyapah. Tak ada habis sekalipun berik tengah jalan. Wajib mandi patullah. Tak kira duduk negeri hok payah hai. Pak kita learn ni mudah. Cuma jaga-jaga sekali dia mau tutup air besar agak mengamuk dak tu. Kerana nak beki apa saluran air tu. Syabah ke apa tak ingat dah. Tu pun ayat dah awal-awal dalam mesej. Nah, tempat-tempat akan tergendala air. Nah, kita dan dah sipai air boleh sobel di besar untuk apa cedek. Nanti beki tak ada air kita boleh guna. Gak di pada pasir ni air payah. Nah, kena pula Madinah. Kalau Mekah tu ada telaga Zam-Zam. Nah, tak pernah kering. Tu memang fi sabilillah dah. Pakai habis lah dah. Tak ada kena cah apa semua. Orang pakai mari minum situ. Pas Madinah ni tak ada sabir. Nah, penduduk hak paling lama duduknya Yahudi. Maka telaga-telaga air ni banyak. Koprak-koprak Yahudi hak pegang. Nah, tengok. Nak minum air, gak kalau tak boleh minum air, janganlah makan nasi boleh setaleh, tak minum air setegak. Agak-agak guana ni. Air tak ada. Kena juga air. Hak lawas sekali air tu. Nah, sebab tu kita makan-makan tu kadang-kadangnya tak ada setengah jam pakai togong air saja dah. Ngok. Itu tak baik pada kesihatan dak sini. Tu tak baik. Buat juga tak kira dah. Kenapa je tak boleh? Air tu pelawas. Nah, tiba-tibanya nak air kena beli. Nah, bukan banyak. Satu gerbo aja, gerbo orang dulu panggil satu gerbo. Kulit kambing dijahit-jahit jadi bekah
Dia panggil hantu kulit kambing hok dijahit tu. Nah, itu jadi grebo dia panggil. Muak-muak tu buhai. Tapi mahal. Siapa lebih daripada harga seekor kambing yang jual ke Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, Rasulullah pun tawah lalu. Nah, pada para sahabat, siapa yang nak wakah beli laga tu wakah untuk Allah dan Rasul. Selalu dah saya nak Utsman. Nah, harga Yahudi letak tinggi pun beli. Bukan beli terus. Mula-mulanya gili hari. Nah itu ni. Hari ni hak ilik orang Islam, Sayyidina Utsman punya hari nak berniaga. Esok Yahudi. Jadi hari giliran Sayyidina Utsman tu kan, orang Islam pakat buhai banyak-banyak habis kan. Esok kan Yahudi rendah lalu dah harga. Jatuh harga. Nak turun lah. Sebelum ni payah tak boleh turun. Ni harga ni ekonomi dunia ni memang gitu gini gitu ni. Pandai dia. Boykot tu gak turun lalu harga. Jadi rupa-rupanya nak turun harga ni mudah ya sebenarnya. Tak usah beli. Turun lalu harga. Jadi rupa-rupa menteri keuangan ni bodoh sampai tahap tu tak tahu nak turun harga lagu mana dia janji sebelum pilihan raya. Ni rupa-rupa senang. Kita tak usah beli. Sebab kuasa beli duduk di kita. Bila tak usah beli, turun lalu harga. Orang lagu tu cara. Memang zaman Yahudi itu kah? Zaman Nabi tu gitu. Jadi hari giliran Sayyidina Utsman nego, Sayyidina Utsman tak nego. Pakai sabir lalu dah. Ambil banyak. Jadi bila orang Islam tu ambil penuh, so bukan seribu, berapa ribu ambil sore-sore. Akhirnya esok giliran Yahudi pula nak berniaga. Dia kata mari nak beli. Buat menganying kau orang Islam pula. Dia cocok. Curah air gitu. Buat menganying. Tengok. Sikit je kata turun lagi. Turun harga. Siapa 1 dirham pun tak ada orang nak beli. Rupa-rupanya itu cara kita nak turun harga kalau barang-barang naik. Itu cara dia. Tapi orang Islam ada juga orang tak kena. Marah. Orang Islam dia tak kena. Orang Islam buat lagu tu. Pelik. Pelik tu. Tak tahu dia tu. Boleh mengucap balik tu. Bukan kita kata dia kafir. Tapi dia kena khabar maknanya. Aku ni buat apa? Orang Islam buat ni comel dah. Aku jadi tak kena. Aku ni Islam kada ni ngucap klik. Biar sedar diri. Atau saya ngucap pun tak apa. Ambil IC tengok balik. Bawah warga negara tulis Islam. Macam tu ni. Patut nak setujulah. Harga barang turun siapa tak kena. Tu semua orang suka. Akhirnya Yahudi tu kata tak apa aku jual belaka. Bila jual belaka tu kan pakai wakah kau orang Islam. Itu. Kuasa orang Islam ni sebenarnya kuat kalau bersatu sebenarnya. Tapi kalau tak bersatu susah. Sebab itulah sejarah kita di tanah Melayu ni pun bila Persatuan Islam Semelaya dalam keputusan muktamar dia tu tak boleh dah ahli dia jadi dui ahli. Maksud dui ahli ni boleh jadi 2 keahlian dalam 2 pertubuhan persatuan. Menjadi 1 ahli saja. Maka pisahlah antara Persatuan Islam Semelaya dengan pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Pekembar dia panggil. Kalau dia sebut kau putih orang marah. Sebut kau Melayu, pekembar. Kau putih ke apa ustaz? Sebut sendiri ya. Terus maju. Tu lagu dia. Terus. Kalau kau Melayu, pekembar, pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Bila pisah 2 tu dalam buku sejarah ni, dalam warta negara. Tapi tak disebut oleh sejarawan. Mungkin kerana terlalu singkat sangat cerita tersebut. Tapi ada dalam khabar warta zaman dulu. Tuan Guru Haji Fuad Hasan ni, dia tu yang dipertua yang pertama Persatuan Islam Semelaya. Dia keluar daripada dua-dua parti tu. Daripada Persatuan Islam Semelaya pun dia keluar, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu pun keluar. Gi daftar di ROS Parti Nahdlatul Ulama Melaya. Apa tak tu? Tu. Lalu gi pujuk Tok Guru Haji Abdullah Fahim.
supaya masuk dalam parti tersebut. Tapi Syekh Abdullah Pahang kata cukup orang Melayu berpecah dua kelompok, kita hilang kekuatan walaupun kita punya kuasa. Itu kata-kata Syekh Abdullah Pahang, betul sungguh. Maka Tok Haji Fuad Hasan pun bubar parti tersebut, dia pun masuk parti negara yang dibuat oleh sahabat karib dia, Datuk On Jaafar. Itu cerita dia. Jadi kalau kira-kiranya orang Islam ni kokok mana pun kalau bersatu memang kuat. Macam kita nak beli tanah je lah. Sejuta dah kata ni. Padahal tak kena banyak pun. Kalau orang Islam 1.6 juta orang Islam, RM1 seorang cukup. Betul tak? Tapi nak cari 1.6 juta orang Islam di mana dah tu. Tapi tak ada kesatuan susah. Kalau kesatuan kuat memang mudah sebenarnya. 1.6 juta orang Islam, RM1 seorang. Cak habis bayar dah. Sama. Sejak zaman dulu lagi orang Islam tu kuat bila dia bersatu. Tapi bila berpecah belah, lemahlah sikit, lemah. Tidak sikit lah, kuatlah lemah tu. Baik. Jadi kata siapa tadi? Utbah bin Ghazwan, malana ta'amun. Tidak ada bagi kami makanan, tak ada. Illa melainkan ada yang jadi makanan bagi kami ketika tu waraqus syajari, daun-daun pokok. Sehingga mana? Hatta ini ghayah dia panggil. Bukan wayah tu wayang kulit. Ghayah. Sehingga qarihat ashdaquna, luka oleh segala kerongkong-kerongkong kami. Luka dah makan daun kayu kira. Tak luka ke mana? Luka gigi-gigi kami, gusi-gusi kami, mulut-mulut kami, luka. Tu. Allah. Tak siapa tahap kita ni. Kita ni rasa kurang sikit duit, rasa susah dah nak kata ni. Padahal boleh makan berak, tak ada apa-apa dinner. Dalam hadis nanti seterusnya ni, hadis ke berapa ni nanti? Hadis yang ke 10. Berat lagi hadis ni. Siapa berak tubik tahi kambing sahabat ayat. Ni ada hadis ke 10 kalau tengok-tengok dalam kitab. Hatta in kana ahaduna la yadau kama tadau syatu. Sehingga jika adalah oleh seorang kami la yadau ni berak. Ni. Jika ada seorang daripada kami ni kama tadau syatu, seperti mana barang yang oleh kambing. Barang oleh kambing mana? Butir-butir bulat-bulat gitu. Siapa tahap tu? Sahabat dulu. Itu terah balik ke kalau sakit perut. Boleh tubik tak siapa kambing? Aduk ni. Ni aja. Tubik. Lega wah. Tandanya kita ni nikmat banyak sangat tu ibu. Dak tu ni. Tengok. Jadi sahabat dulu tu bukan mereka malah kerja, tapi mereka sengaja i'radu 'anid dunya. Berpaling hati daripada dunia. Walau dunia tu ada dalam tangan dan tapak kaki dia. Tengok Sayyidina Uthman. Kalau dia tu miskin, mana boleh duk beli telaga Yahudi tu? Nak ni? Tak boleh. Karena dia kaya, dia boleh beli. Abdurrahman bin Auf. Satu pagi, barang dagangan dia daripada Syam, baru sapa. 100 hektar unta, baru sapa barang dagangan. Sibuk ni, duk kira. Mana utung-utung ni meniaga. Akhirnya orang azan subuh. Bila azan subuh, dia duk sibuk kira lagi. Sudah orang qomat, Nabi akad takbiratul ihram, dia baru dalam perjalanan nak pergi ke masjid. Siapa-siapa sempatlah dia rakaat. Sepak rakaat, bukan tak sepak rakaat. Rakaat sepak. Takbiratul ula tu tak sepak. Tak sepak takbiratul ula. Takbiratul ula ni takbir makmum mengiringi takbiratul ihram imam. Mana imam kata Allahu akbar, makmum tu Allahu akbar tanpa berlambatan. Itu dia panggil apa? Takbiratul ula. Besar tu, fadilah besar. Maka bila habis sembahyang subuh,
Abdurrahman bin Auf berapa jumpa Nabi SAW. Wayak ke Nabi, ya Rasulullah, aku ni rakaat sempat denganmu, tapi takbiratul ula tak sempat. Jadi lagu mana aku nak qada pahala hak aku terluput takbiratul ula? Boleh ke tidak? Kalau barang dagangan aku daripada Syam baru sapa ni, oleh kerana dia lah aku jadi terlewat siapa tak sempat takbiratul ula, barang dagangan tu aku fisabilillah laku. Ni fisabilillah laku dak sini. Rasul kata tak leh. Tak sama nak menyaingi pahala terluput takbiratul ula. Nah. Kalau gitu dengan unta-unta sekali ya Rasulullah. Dengan unta-unta tu sekali. 100 ekor unta tu semua fisabilillah belaka. Rasul kata tak leh. Ada kalau gitu ginilah Rasulullah. Unta-unta aku 100 ekor ni ada tanah khah, kebun khah yang aku perak. Dengan air ada, sungai ada dalam tu. Dengan kebun makanan berapa semua ada dalam tu. Aku sabilillah belaka. Aku wakah belaka semua jalan Allah untuk Allah Rasul. Sama tak dengan pahala ni? Rasulullah kata gini, ya Abdurrahman, kalau mu milik langit bumi ni sekalipun, mu nak sabil langit bumi ni untuk Allah Rasul, wakah untuk Allah Rasul, tak akan mampu menyaingi pahala takbiratul ula yang engkau luput pagi tadi, mana subuh tadi. Menangis lalu dah, nangis. Jangan menangis. Kamu tengok. Ada tak kita sini? Ada kita. Ada. Tak usah kata takut. Tak semaya tak apa lagi dia. Takbiratul ula. Tak semayang tak apa lagi. Tu jadi jangan ingat kata sahabat ni teruk sangat ustaz. Siapa kau makan daun pokok kayu nah. Mana malah benar orang Islam kerja. Miskin nah, bukan. Kalau nak makan kaya boleh sangat, nak mewah-mewah boleh. Nah, boleh, tak ada masalah. Rasulullah siapa ke malaikat tawar supaya gunung Uhud, bukit Uhud tu jadi emas milik Rasulullah. Nah, fa'aba Rasulullah tidak mau. Padahal Rasulullah boleh je bukit gunung Uhud jadi emas, lepas tu hak milik Rasulullah seorang. Kaya Rasulullah boleh, tak ada masalah. Tapi tak. Ini dia panggil tarbiyah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Duduk berpada-pada dengan dunia. Tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu tidur atas lengan tu, tak ada batang, atas lengan. Nah. Tak ada katil, atas pasir. Tak ada bumbung, tengah-tengah pada pasir. Nah, kita cerita dulu kan. Utusan Raja Rom mari nak jumpa Sayyidina Umar. Jadi cari mana istana Amirul Mukminin, raja orang mukmin, hak boleh kuasai dunia ni, 2/3 dunia ni duduk di tangan dia. Mari ke Madinah nak cari istana Amirul Mukminin, raja orang Islam. Tak jumpa istana, tak ada. Lepas tu duduk mana? Raja Islam duduk mana raja Islam? Ya, duduk dengan kambing-kambing, duduk tidur. Utusan Raja Rom tu. Kata tak ada siapa dia pengawal apa ni? Dia kata kalau aku bunuh Omar hari ni, esok masuk TV3 berita nombor 1 sekali. Siap dah tu. Nah, contohlah tu kalau zaman kita learn ni. Maka dia buat tu pedang nak bunuh Sayyidina Omar. Sayyidina Umarnya tidur lengan berbantal ke lengan dia, berpeluk dengan tungkak dia. Tungkak tu jadi batang peluk dia dekat sini. Berhawa dingin dengan panah pada pasir. Berbumbung, beratap bumbung dengan langit. Beralah dengan bumi. Gitu dia tidur. Tak ada pengawal, kambing duk bek makan rupuk keliling kelala. Tu raja orang Islam tu. Oi, raja Islam. Padahal 2/3 bumi ni duk jajah dia. Dia duk latih gubernur ni, hak tak si masuk Islam tak apa. Bayar cukai. Tu zaman khilafah tu. Maka bila akak pedih nak bunuh Sayyidina Umar, tongkat yang Sayyidina Umar peluk tadi itu berubah jadi harimau. Jadi bukan harimau Melaya itu. Harimau lah. Kekeh
Nak kekallah kau utusan Raja Rom. Oh, menepik Raja Rom. Kejut kata ni. Rima pula. Maka sedar Sayyidina Umar. Nah, tengok uish. Apa dia kata mu ni? Kata dia cerita kata saat dia aku ada niat jahat atau nak bunuh mu. Karena mu ni orang nombor 1 di dunia sekarang. Kalau aku bunuh mu, habis hebat lah. Mana kalau macam kita lah ni boleh bunuh. Mana? Donald Duck ni. Donald Duck. Oi, masuk gagal lah TV. Masuk bising. Donald Duck tu takut. Cuba tengok ada video Ada orang kata Allah Akbar ke apa. Kejukannya habis. Pengawal dia jaga takut. Takut ada bom meletup meledak. Takut yang memang. Padahal bukan ada bom apa ada dalam video tu mana di YouTube, ada dalam Facebook. Ada masa duduk berucap tu ada Allahu Akbar. Takutlah lu. Kakak bedil siapa ya takut. Oh kalau lah ni boleh bunuh lagu tu. Esok nombor 1 masuk TV. Nak goreng kat tu sebulan. Nah. Tu orang caci, kau orang puji dia belaka lah. Jadi dia kata, tak suka kata ada orang kawan. Siapa? Allah kawan. Tu. Itu kehebatan orang Islam tu. Nah. Tapi oleh kerana orang Islam lah ni hilang haibah. Kenapa? Karena dunia itu penuh dalam hati dia. Idza azamat ummati lid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umat aku tu memandang lebih pada dunia, maka dicabut daripada umat ni haibah, kehebatannya Islam. Cabut. Jadi orang Islam tu tak ada haibah dah. Sebab tu orang Islam adalah haibah. Dalam Quran sebut kan, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad tu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar. Apa asyidda'u 'alal kuffar? Ai a'izza. Mulia di atas orang kafir. Itu maksud. Ada ustaz-ustaz yang kata asyidda'u 'alal kuffar, garang atas orang kafir. Mana kalau jumpa orang kafir gini. Gerai nak kekoh ni. Macam nak makan. Bukan gitu, tak betul tu. Asyidda'u 'alal kuffar tu artinya mulia, izzah di atas orang kafir. Mana orang kafir tu melihat, hebat orang Islam. Betul sungguh. Karenanya orang Islam lah yang mula-mula menulis nombor dengan angka 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Titik orang Islam. Jadi orang Islam dulu tu memang benar-benar menjiwai apa dia panggil? Falsafah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Nabi tu dia tak buat negeri daulah Islamiah, dia tak buat gitu. Dia tak pergi ke Madinah, dia tak pergi ke Yathrib, ubah nama Yathrib. Ini daulah Islamiah, dia tak kata. Dia ubah nama Yathrib tu jadi Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah? Bandar yang bercahaya. Artinya penduduk-penduduk yang ada dalam tu semuanya orang yang mutamaddin, orang yang membina peradaban, orang yang sedang membina tamadun. Gitu. Batu tamadun tu orang Islam bina dulu. Ilmu-ilmu ada di sekolah-sekolah anak-anak kita duk belajar ni, geografi ke fizik, kimia, biologi ke apa, sebenarnya tu orang Islam buat tu. Orang Islam yang membina tamadun dulu. Yang membina thaqafah dan hadarah sehingga benar-benar menjadi umat yang mutamaddin, umat yang Madinah, umat yang bertamadun, membina peradaban yang tinggi, hebat. Lalu orang kafir memandang tinggi orang Islam. Hebat orang Islam. Dulu. Maka dia hantar anak-anak dia masuk mengaji di Qairawan, di Azhar, di Baghdad, belajar. Di samping peperangan salib, peperangan askari, mereka pun hantar anak untuk mengaji. Sehingga bila perang, hancur kerajaan-kerajaan Islam, maka kitab-kitab tu diambil. Sampai sekarang ada di universiti Eropah
dalam pustakaan dia tu makhtuta, dia bagi makhtuta ni kitab-kitab tulisan tangan. Al-Biruni, Al-Farabi, ulama-ulama orang panggil intelek Islam dulu, cendekiawan Islam dulu. Sebab tu saya orang tanya, kalau Nabi hidup lah ni Ustaz, apa Nabi buat? Lebih pada iPhone Nabi buat tobik lagi. Majunya kalau Nabi hidup lah ni. Itu. Karena memang orang Islam tu begitu Nabi nak membina peradaban, membina tamadun. Tapi sayangnya dak. Yang membina tamadun sekarang, peradaban sekarang orang sana. Bukan kita. Bukan kita dak. Gitu. Habis. Nak bina tamadun warna kita. Mesir tu kecing tepi jalan gitu. Hakim pekok bang. Nak turun bah tak ada loceng dekat. Pakai katok gitu. Allah Ustaz ya kami. Tu. Oi bergerak. Terjun kot nyala gitu. Kubik kot jendela gitu. Nah. Bah pun tak berhenti. Tak berhenti. Ya selalu tak berhenti mesti. Lopak gitu. Tak pandang lopak. Makan pasir je. Nah. Orang cerita ambo tak pergi Eropah ni. Nah, ambo tak tahu nak pergi mana. Ni. Tak ada tahu nak agak pergi lagi sana. Dan demo-demo hok duk pergi Jepun, pergi Eropah ke apa dia kata, di Eropah lah. Bah dia tu dak. Kalau berhenti tu kaki bah dia tu rapat jalan. Dia jadi orang hok naik orang panggil apa? Hok orang kurang upaya pun boleh turun molek tu. Turun tu kalau tak beri tak kata thank you ke, excuse me, aib besar. Tak ada akhlak, tak ada adab ni. Masalah gitu. Itu jadi orang sana tak perlu tepek ni, tak perlu tampal di bas. Dahulukan perempuan mengandung, orang tua, mokcik tua, ini tak payah. Memang sudah jadi budaya dah bila tengok orang tua mari. Pakcik duduk pakcik. Jadi gitu. Kayak kita kan dok okey. Tepek besar pegang pada nak pakcik tua mari. Batuk. Apa gemong. Tidur ni. Apa gemong. Siapa suruh naik bah tua-tua bodoh. Waktu tahu atau apa. Waktu tak napa orang perempuan mengandung kan ni. Tu jadi kita. Jadi hak kita orang lain buat amal tu tengok. Mana kita tak bina peradaban tu, tak ada peradaban kita. Jadi bukan tak ada langsung. Kita kena mujahadah. Tu siapa Jepun tu dia moyak tak ada tu siapa. Jadi lekat tabiat siapa tu bubuh sendiri, balik ke rumah baru buat. Nak gitu. Cara apa dia tu? Siap buat dalil lah. Kalau aku tak buat siapa ni, nyai ke orang hak pekerja majlis pemandaran, tak ada kerja ya esok. Nganggur lah. Siap berujuh pula. Ya buang sampah kata-kata dia kata, kenapa buang sampah kata-kata tu? Buang tu sampah. Dia kata kalau saya buang tu sampah, esok menganggur. Pekerja majlis pemandaran tu. Dahlah sama sekarang nak cari kerja susah ya. Sebab tu saya buang sampah kata-kata apa? Supaya esok pekerja majlis pemandaran ada kerja boleh buang sampah tu sampah. Tu. Masak je kita dia. Jadi lagu tu orang kita ni. Faltaqattu burdatan, maka mendapatlah olehku akan kesejukan. Betul. Kita tengok kita. Betul. Tengok. Bukan sejuk ni tak. Burdah. Bukan salah dia maka saya boleh. Betul. Salah saya dia. Batu bahasa pelik aku rasa. Faltaqattu, maka mendapat oleh aku burdatan. Burdah ni maksudnya kain. Burdah lah burdah. Qasidah burdah. Tu. Kain. Kain ridak tu. Kain sebar tu. Faltaqattu burdatan, maka mendapatlah oleh aku akan kain burdah.
kain shawl tu, kain rida tu. Fasyaqaqtuha, maka memotonglah olehku akan dia, akan burdah, akan kain burdah tu, baini di antaraku, wa baina Sa'd bin Malikin, di antaraku dan di antara Sa'ad bin Malik, seorang sahabat Nabi juga, Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas. Tu. Sa'ad bin Malik ibni Abi Waqqas. Baik. Fattazartu binisfiha, maka menyarunglah oleh aku dengan separuhnya kain burdah tadi. Wattazara Sa'dun binisfiha, dan menyarunglah oleh Sa'id dengan separuhnya burdah tadi. Artinya nak pakai pun susah. Nak pakai pun susah. Kita kan spendu lagi, seluar pendek lagi. Banyak pakaian. Kain lagi, seluar lagi, jubah lagi, gomis lagi. Tu tengok. Baju dalam lagi, baju luar lagi, baju sejuk lagi. Kok lagi, necktie lagi. Zaman dia ni, Allah. Boleh selakai, belah dua. Cerita gitu tu. Faltaqattu burdatan, maka mendapat oleh aku akan satu perca kain, akan satu helai kain lah, bukan perca dah, perca kecil, akan satu helai kain, burdah, shawl tu lah, rida tu. Fasyaqaqtuha, maka dikeraklah, maka mengeraklah oleh aku akan dia, akan burdah tadi, baini di antaraku, wa baina Sa'd bin Malik bin Abi Waqqas. Aku kerak bagi dua. Nak cari mana zaman ni ada tak? Fattazartu binisfiha, maka aku pun sarung pakai kilah-kilah untuk separuh tu aku kilah untuk aku. Wattazara Sa'dun binisfiha, dan menyarunglah oleh Sa'id dengan separuhnya lagi. Jadi dulu pakaiannya tidak mewah. Tidak mewah macam ni lah. Fama asbahal yauma, maka tidak terjadilah pada ini hari minna di kalangan kami ahadun oleh seorang pun illa melainkan asbaha amiran, jadi seorang raja ala Misrin, di atas satu negeri. Misrin ini bukan Mesir saja, tidak. Ala Misrin, di atas satu negeri, minal amsari, daripada beberapa negeri. Hari ini kami ini pula Allah Ta'ala jadi raja di atas beberapa negeri-negeri. Jadi gubernur-gubernur. Tu tengok. Dulu ketika hidup dengan Nabi, nak makan tak ada makanan. Hanya warakus syajari ada. Adalah daun-daun kayu. Sehingga pecah habis mulut-mulut. Tekok-tekok. Luka. Qarihat ashdakuna. Pecah habis. Luka habis mulut-mulut, gusi-gusi kami, gigi-gigi kami. Duk makan daun kering tu. Duk makan daun pokok. Pas baju pula, tak ada baju mewah lagu ni. Selai kain bagi dua. Ada buat kita selai kain bagi dua. Siapa-siapa zaman-zaman tu dia antara makmum perempuan dengan makmum lelaki tu, dia kena berlambat tes sikit. Kenapa? Dia tak boleh orang panggil sekaligus. Sebab ternampak aurat laki-laki. Siapa tahu tu? Kalau hak ni congek dekat, tina boleh pula. Weh, nampak muka weh. Tu. Kena berlambat-lambatan sikit. Tu tengok. Adalah hadis lain, nanti kita jumpa kok nanti. Cerita para sahabat dulu. Tapi hari ini, fama asbahal yauma minna ahadun, maka tidak jadilah ini hari di kalangan kami oleh seorang pun illa melainkan asbaha amiran ala Misrin minal amsari, jadi seorang raja di atas satu negeri daripada segala negeri-negeri. Wa inni, dan sesungguhnya aku, a'udzu, aku minta berlindung, billah, dengan Allah, an aku nafi nafsi, aku minta berlindung dengan Allah akan bahawasanya aku pada diri aku ni aziman, hal keadaan besar. Wa indallahi, padahal di sisi Allah saghiran, kecil. Jadi
apa nama ni? Siapa dia nama sahabat ni? Utbah. Nah. Utbah apa? Utbah bin Ghazwan. Dia khutbah ni nak mengingatkan kembali kenangan memori dia dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbezaan apa yang dia dapat pada ketika mana dia ni jadi gubernur di Basrah, amiran 'alal Basratiya. Ketika mana dia jadi gubernur di negeri Basrah. Maka tabi'in dengar, lagu tu. Tabi'in ni orang yang sempat berjumpa dengan sahabat tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mana tabi'in, orang panggil itba'ut tabi'in. Orang yang tak sempat dengan sahabat tapi sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat, dipanggil tabi'in. Nah, kalau orang tu tak sempat dengan orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat, dia panggil tabi'in. Tabi'in. Tabi' kita ni tabi' mana dah kita ni? Nah, waktulah kita tu tak boleh nak angkuh sangat. Farudduh ilallahi wa rasul, kembali pada Allah Rasul, Quran hadis direct tu. Hei, tak sedari dia tu. Ini. Padahalnya wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan tabi'in siapa? Orang yang mengikut. Lahum, bagi mereka itu sahabat dengan kebaikan. Jadi artinya tabi'in tu pun mengikut bagi mereka itu sahabat. Dia tak boleh nak direct dengan Nabi. Kenapa? Dia tu tak sempat jumpa Nabi. Kalau tidak, tak panggil tabi'in. Jadi tabi'in sebab tak sempat jumpa sahabat, maka tabi'in. Orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat. Tabi'in. Orang yang tak sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Hanya sempat dengan orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Maka dipanggil tabi'in. Kita ni tabi' tu. Nak sampai ke tabi'ut tabi'in. Jauh. Nah, tiba-tiba belagak macam dia hidup sama Rasulullah. Ada orang lagu tu. Baik, habis itu. Rawahu Muslimun, telah meriwayatlah ini hadis oleh Imam Muslim. Qauluhu, bermula perkataannya perkataan Utbah bin Ghazwan, apa tu? Azanat huwa bimaddil hamzati, dengan baca panjangkan hamzah. Ai a'lamat, memberitahu. Itu maknanya. Itu nak cara mufradat lah tu. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya bisurmin bidhammis sadi, dengan baca dhammahkan sad, surmin. Itu dengan makna apa? Ai binqita'iha wa fanaiha, dengan terpotongnya dunia dan binasanya dunia. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya Utbah bin Ghazwan tadi, wa wallat hazza'a huwa biha'in muhmalatin maftuhatin, dengan ha yang tidak bertitik, yang berbaris atas di bawah. Summa zalin, kemudian zal mu'jamatin, yang bertitik, musyaddadatin, yang bertasydid. Summa alifin, kemudian alif diikuti dengan ha alif mamdudatin. Ai, apa maknanya? Ni makna dia. Ai sari'atan, cepat. Wa wallat hazza'a ni maknanya cepat. Hari itu dia kata apa dah? Fa innad dunya qad azanat bisurmin wa wallat hazza'a. Maka bahawasanya bermula dunia, sesungguhnya memberitahulah ia dunia, bisurmin, dengan rosak, wa wallat hazza'a, dan hilang dengan begitu cepat. Itu maksudnya sari'atan. Itu masuk wa wallat hazza'a bimakna sari'atin, cepat. Wa subbabatu bidhammis sadil muhmalati, dengan dhammah kasra yang muhmalah, tak ada bertitik di atas, sa. Nah, wasub, baca sub. Wahia, dan ianya makna subbabah tu al-baqiyatul yasiratu, yang tinggal lagi sedikit. Maknanya yang baki lagi tinggal tu sedikit. Mana perkataan dia itu? Walam yabqa minha, kata Utbah, dan tidak kekalah daripada dunia ni illa subabatun, melainkan subabah, sisa. Apa sisa? Yakni al-baqiyatul yasiratu, yakni yang tinggal sedikit saja. Itu saja hak tinggalnya.
Wa qauluhu, dan bermula perkataannya perkataan Utbah, yatasabbuha huwa bitasydidil ba, baca dengan tasydid ba, yatasabbuha qabla al-ha, sebelum daripada ha, bitasydidil ba'i qabla al-ha'i. Apa makna? Yatasabbuha ay yajma'uha, mengumpul, itu maksudnya. Ada tak lagi? Tak ada. Ada deh. Tak ada. Oh tak ada saya baca ni, tak ada. Oh tak ada. Oh, maknanya ia tidak amanah tu dengan ilmu tu. Sebab ini masih lagi kata-kata Imam Nawawi ni. Wal kazizu ay al kasirul mumtali'u. Wal kazizu tu banyak, padat, memenuhi. Itu banyak. Al kasiru mumtali'u. Banyak, penuh, padat, memenuhi. Itu maksudnya. Wa qauluhu qarihat huwa bi fathil qafi. Baca dengan fathahkan qaf. Wa kasrir ra'i, di kasrah di baris bawah kan ra, ai sara fiha quruhun, jadilah padanya pada mulut pada anak tekak tu quruhun, beberapa banyak luka-luka. Habis. Kemudian kita masuk hadis yang baru. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghalizan qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini muttafaqun alaihi wallahu alam. Tapi di situ ya. Ya, betul deh. Kena lagi. Lagi panjang lagi jadi. Panjang nih. Nah, Abi Musa al-Asy'ari, siapa dia ni? Nah, bapa Aisyah tiba-tiba wak keluar baju, wak keluar selendang. Nah, apa nama hijab? Jadi panjang tu. Semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.